Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung prinsip keselamatan yang ke-10. Ini kira-kiranya yang terakhir lah. Prinsip yang terakhir iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan supaya berbuat kebaikan dan melarang daripada melakukan perkara mungkar. Ataupun biasa orang Melayu kita sebut amar ma'ruf nahi munkar. Jadi perbuatan ataupun tindakan amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk salah satu prinsip ataupun punca yang besar yang menyebabkan seseorang itu akan selamat di hari akhirat. Bahkan kita akan tengok dalam ayat selepas ini, amalan ini dia menjadi tanda ataupun mercu tanda lah kita kata, sebagai satu keunggulan sahabat Nabi sallallahu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, bagi yang ada kitab cuba tengok muka surat 91 tu. Wa huwa min sya'airil Islamil azimah wa amalihil jalilah. Jadi perintah berbuat baik ataupun kita kata amar ma'ruf nahi munkar ni antara lambang ataupun syiar Islam yang besar dan merupakan amalan-amalan yang sangat tinggi kedudukan dalam agama dan merupakan tunjang kejayaan bagi umat ini. Bahkan ia merupakan sebesar-besar punca kepada kejayaan, punca selamat daripada kebinasaan. Ni di hari akhirat. Maknanya atas dunia ni tidaklah nampak ketara, tapi di hari akhirat mana orang yang ada sikap amar ma'ruf nahi munkar, dia akan selamat. Orang yang tidak ada tu amar ma'ruf nahi munkar, dia tengok perkara munkar, tak ada sedikit pun timbul perasaan untuk membuat pembetulan, buat teguran, dan dia pun tidak suruh orang buat perkara baik. Tak ada dari diri seseorang, mana orang itu sebenarnya mana berada dalam keadaan yang tidak selamat di hari akhirat. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ni kalau mengikut ulama ini termasuk fardu ain sebenarnya. Fardu ain. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu, mungkin dalam kes-kes yang melibatkan amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk kelompok, itu fardu kifayah. Tetapi amalan ini juga termasuk dalam fardu ain, berdasar kepada kemampuan seseorang. Dia mesti, manusia ni tak kiralah dia dalam keadaan macam mana, mesti dia ada terlibat pergaulan dengan manusia. Di situ ada amar ma'ruf nahi munkar. Boleh jadi orang di sekelilingnya baik-baik, tak ada buat perkara munkar, tapi suruh buat perkara baik tetap ada. Jadi kalau kes yang melibatkan perlu gabungan tenaga, itu mungkin jadi fardu kifayah. Bila ada satu kelompok yang mengambil tugas amar ma'ruf nahi munkar, lepas kita kata dosa tanggungjawab orang lain itu jadi lepas. Itu dari sudut tu. Baik. Jadi dalam kenyataan perenggan pertama ni disebut dengan jelas bahawa amar ma'ruf nahi munkar ni antara syiar. Seperti mana kita kata solat ke masjid berjemaah, itu syiar. Jadi kalau tak ada orang tu, berdosa semua.
Tu. Jadi maknanya bila kata syiar, dia bukan ranting, dia asas. Sebab tu dia letak sebagai prinsip keselamatan, khususnya akhirat. Dan kalau masyarakat ni terlalu kecil, tak sampai 50% ulama kata anggota masyarakat yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, masyarakat itu berada dalam keadaan bahaya. Bahayanya dari sudut mana? Dari sudut Allah menimbulkan, Allah turunkan bala secara skala besar, dalam bentuk yang besar, bukan kata bala yang kecil-kecil, tidak. Sebab itulah setiap orang sebelum dia nak galak orang lain supaya ada sifat amal ma'ruf nahi munkar, dia kena bentuk peribadi dia dulu. Dia suruh dia boleh lah. Kalau dia tak makan cukup, jangan tebal. Mana dia suruh dia boleh buat, tapi kena ada tu. Tak boleh tak ada. Tak boleh nak suruh isteri. Kalau ada isteri tak kena, kita tegur. Itu yang maksudnya. Lepas tu kalau suruh dia buat benda molek, di sini ulama bagi, sebab dia tidak sebut perintah buat benda baik ni tidak semesti dengan lidah, dan melarang seseorang buat perkara mungkar tak semesti dengan lidah. Kadang-kadang dia panggil satu istilah lagi, dia panggil lisanul hal. Mana kita buat perkara baik di hadapan orang, supaya orang itu termotivasi, terangsang untuk buat benda baik juga. Tu. Maknanya kita meninggalkan contoh dan suri teladan kepada masyarakat, dan kita buat dengan istiqamah. Sebab tu ulama kata seseorang yang buat kebaikan dengan istiqamah, dia akan ada unsur ni. Kalau buat sekali-sekala tak ada unsur ni. Mana bila seseorang tu buat kebaikan secara tetap, di situ ada unsur amar ma'ruf nahi munkar. Itu disebut oleh ulama. Sebab kadang-kadang kalau bercakap ni orang tak suka, suruh semacam serabut perut ni. Siapa orang kata tu nahi munkar mari dah, dia kata. Siapa orang panggil gitu. Apa kecek banyak. Kecek ni kita kurangkan. Kita lebih banyak buat dalam bentuk tindakan. Hak tu lebih fasih lagi. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ulama kata kita tunjuk perkara baik, kita larang buat perkara munkar, tapi dengan perbuatan kita itu lebih fasih daripada menggunakan lidah kita. Kita tak sewi, contoh kita tak sewi orang mengumpat, tapi kita buat dalam bentuk perbuatan. Bila dia mengumpat, kita senyap, kita buat lembek pok ayat ketik tengah depan dia tak. Letih lalu dengan dia ngumpat, kita buat letih. Setiap kali dia sebut orang, kita pun buat belok kat letih. Bila dia pindah topik lain, segah lalu kita. Dia faham lalu. Dia akan faham lah. Lama kelamaan depan kita tak kecek ada benda hak berkait dengan peribadi orang. Itu salah satu cara. Dan manusia ni dia ada akal, dia akan berfikir, apa orang tu buat gitu. Sekali dia nak tidur, dia memikir, malu aku, dia tu. Bila kita kecek orang, 2-3 gu dia duduk depan senyap lah. Tapi tukar topik lain, pakak japuk lalu. Kalau kita buat gitu, makna kita telah berada pada tugas al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Tu cara dia. Sepanjang sebut lah, kalau kita nak gurau, saya kita nak isap okok, kita bismillah dulu kan, nak isap okok tu. Contoh tu tak. Bismillah dulu bau sedap sikit isap okok ni, kita tu tak. Lepas tu dia bismillah sungguh. Ikut dia. Kurang dia mari mikir lepas ni. Saja tu sebut contoh tu. Bukan tidak dimaksudkan tu. Baik, seterusnya cuba tengok lagi. Fabihatan hasirul munkarat wa taksurul khairat. Ni bahasa dia pun menarik kan. Wa ta'ummul barakat wa tatanazzalur rahmat wa laha minal athari fi salahil ibad wal mujtami'at ma la ya'lamuhu illa rabbul ardi was samawat. Tu jinas tu dipanggil, ujung tu support. Baik. Dengan amar ma'ruf nahi munkar, ni kesan dia, nak sebut kesan dia. Apa kesan baik dia? Jika amar ma'ruf nahi munkar itu bergerak dengan subur dalam masyarakat, tanhasirul munkarat, perkara munkar akan berkurangan. Tanhasirat tu maknanya jadi berkurangan, jadi lesu, jadi letih, tak bermaya perkara munkar. Dah bayangkan bila orang kaum munkar, kadang-kadang orang tak tegur, tapi orang tunjuk sikap benci tu, masing-masing tunjuk, akan berubah lah. Sebabnya benda mungkar ni, perkara mungkar ni, dia akan jadi tersebar kalau ada sokongan.
ada sokongan moral itu. Ni kita tak bagi sokongan. Masing-masing simpan. Sebab tu Nabi kata benci dalam hati yang menatijahkan seseorang itu tak akan bagi sokongan dalam apa bentuk. Itu makna benci dalam hati. Maka itu juga ada daya dan kekuatan untuk menyekat atau mengurangkan perkara mungkar. Sebab itulah hadirat, tak ada istilah oh minta maaf hamba tak boleh nak tegur dia. Dia tak payah tegur, dia mau kau tahu dah dia mau nakut, tak payah tegur. Dia mau jangan terlibat dalam perkara tak molek. Jangan terlibat. Mana kalau dia nak buat benda tak molek, kata hamba tak sedia apa, kita atas pergi. Kita jangan sekali. Bayangkan kalau setiap orang ada sifat gitu, dia tak tegur, tak guna mar'a minkum munkar itulah. Nak ubah dengan tangan tak ada kuasa, nak cakap pun tak ada kekuatan. Jangan bagi sokongan moral. Jangan hadir dalam majlis tu. Biarnya ngatik no paksa kan. No. Mana kalau lagu tu tak ada. Dia kata kera pun balik kira 3 ekor dia nampak. Ni kalau nampak seorang tak nampak dia. Misalnya jangan bagi sokongan. Dah kita duk pergi. Orang kata dak memang hak tu serupa dah. Tak biar hak serupa sudah. Jadi kalau seseorang tu tak bagi sokongan, dia tak akan jadi. Sebab tu dia ada istilah jangan cenderung kepada perkara tak molek. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung. Mana jangan bagi sokongan. Itu maksudnya. Wa taksurul khairat, dan bila subur amal ma'ruf nahi munkar, perkara munkar akan menurun dan perkara baik akan bercambah. Wa taksurul khairat, akan bercambah kebaikan. Wa ta'ummul barakat, dan akan menjadi melata, tersebar dengan banyak keberkatan. Ataupun kita kata Allah akan turunkan keberkatan secara skala besar dalam bentuk umum. Itu kena ingat hadirat, ni orang panggil konsep agama kita. Bila masyarakat Islam itu sudah hilang dah semangat amal ma'ruf nahi munkar, Allah akan tarik keberkatan. Bila tarik keberkatan ni maknanya sumber kebaikan hilang dalam masyarakat. Kesal dia Imam Ghazali ada sebut ni benda ni. Imam Ghazali kata bila tak ada berkat ni, tiba-tiba tanpa disedari, sedar-sedar hati masyarakat sudah jadi keras. Kerah ni maknanya dia tidak boleh berinteraksi lagi dengan kebaikan. Tiba-tiba jadi kerah pedah berlaku masyarakat. Kelihatan dia kerah pedah. Jadi payuh nak terima kebenaran. Tapi kalau mari benda tak molek agak, nampak minat benar benda tak molek, mudah menerima perkara yang batil. Itu tanda qaswatul qalb, keras hati. Itu Imam Ghazali ada sebut. Dah hak ni lebih besar daripada bencana alam hak berlaku. Daripada banjir, hati rosak masyarakat. Jumlah yang besar, hati telah rosak. Salah satu sebabnya kerana tidak subur semangat amal ma'ruf nahi munkar. Masing-masing tengok kemungkaran tanpa apa-apa teguran. Sama ada bermula dengan masyarakat sampai kepada pihak yang berautoriti tidak tegur, ini bahaya. Dia jadi bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kena belaka ni, jatuh email siapa ketuk makmum kena habis. Ni bala dalam skala besar. Sebab tu perkara ni bahaya. Wa tatanazzalur rahmat, dan akan turun. Tatanazzal ni turun secara bertali arus. Itu tatanazzal. Mana rahmat Tuhan turun dalam bentuk bertali arus, tak putus-putus rahmat. Tu kesal kalau masyarakat lebih 50% ulama kata yang subur semangat amal ma'ruf nahi munkar. Walaha minal athar fi salahil ibad wal mujtami'at, dan apa ni, amal ma'ruf nahi munkar ni dia akan memberi kesan yang sangat positif dalam pembentukan pribadi hamba dan masyarakat. Jadi sesuatu yang tidak diketahuinya melainkan oleh Tuhan langit dan bumi. Ya, banyak maksud dia begini. Jadi bila masyarakat ni aktif dalam jumlah yang besar, masing-masing ada semangat amal ma'ruf nahi munkar, kita tak sedar tiba-tiba masyarakat tu jadi baik. Itu maknanya Allah beri keberkatan. Jadi Allah saja tahu bagaimana dia nak memberi kebaikan kepada umat apabila amal ma'ruf. Misalnya ginilah kita kata tak, sebagai contoh ni contoh.
Masing-masing kita ni ada semangat amar ma'ruf nahi munkar, ramailah. Bukan melibatkan individu seorang tidak, tapi dalam jumlahnya besar. Tiba-tiba secara tak sedar menurun kes gejala sosial, kita kata kes jenayah jadi turun tanpa kita sedari. Bila tengok-tengok, ini dalam beberapa bulan ni kes kecurian menurun secara mendadak. Itu sahaja Tuhan saja. Jadi Tuhan nak beri kebaikan dengan sebab ramai masyarakat bersemangat untuk amal ma'ruf nahi munkar. Allah Maha tahu dia nak buat lagu mana kebaikan dia beri. Kadang-kadang dia beri masyarakat tu murah rezeki, buah-buah yang menjadi boleh jadi. Itu disebut, ni perkara ni dibincang dengan panjang dalam syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Uthaymin. Dalam syarah Riyadhus Shalihin dia bincang khusus dapat dalam kitab tu kan, Riyadhus Shalihin itu dia ada bab khusus ni, bab amal ma'ruf nahi munkar ni. Dia bincang dengan panjang lebar. Kalau nak tengok dengan details itu ada terjemahan tu. Sesungguhnya sangat banyak nas-nas, sama ada Quran, hadis, yang menunjukkan galakan supaya masyarakat menjadikan amal ma'ruf nahi munkar sebagai syairah, sebagai lambang keunggulan umat itu. Tu. Dan nas yang menjelaskan tentang pentingnya semangat ini, semangat amal ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau tak ada ni, setengah ulama kata bila tak ada, ataupun kalau ada dalam jumlah yang terlalu kecil, orang yang sanggup amal ma'ruf nahi munkar, masyarakat tu masyarakat yang takhalluf, yang mundur, bukan tamadun. Masyarakat yang takhalluf, yang mundur. Itu dalam istilah yang digunakan oleh ulama. Walaupun mungkin maju dari segi kebendaan, mungkin maju dari segi pembangunan fizikal, tetapi sebenarnya masyarakat itu takhalluf dari segi semangat, himmah spiritual tu jadi rendah. Itu bahaya tu. Orang panggil pembangunan yang tidak seimbang itu bahaya. Maknanya tidak akan menjelma rupa agama dalam masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, cuba tengok di sini. Cuba kita tengok sepotong ayat ni. Ayat ni asalnya turun kepada sahabat. Asalnya. Tapi kalau kita ada sifat ni, kita akan dapat jugalah maksud ayat ini. Apa dia? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu, siapa kamu tu mula-mula? Kalau tengok dalam mana-mana kitab tafsir pun dia kata generasi sahabat, jilus sahabah, generasi sahabat. Kamu tu maksud generasi sahabat. Khaira ummah adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan kepada umat manusia sebagai contoh suri teladan. Sebab apa dinobatkan sahabat generasi sahabat sebagai khaira ummah? Apa ciri besar yang ada pada generasi ini? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh orang berbuat kebaikan. Dan semangat ini berlaku dalam skala yang besar. Bahkan hal ini menjadi tanda sahabat. Kalau kita baca kitab, antara sifat utama sahabat apa dia? Amal ma'ruf nahi munkar. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu melarang orang daripada melakukan kemungkaran. Ana nak ambil satu contoh. Ni dibincang dalam kitab Faslul Khitab berkenaan dengan sahabat. Baik, ada satu cerita tak betul lah. Cerita guru ana masa belajar sejarah Islam masa sekolah dulu, dia ada sebut Hajjah ni pernah menghalalkan Madinah beberapa hari kan. Ni kira mana bila dia masuk Madinah tu, mungkin dia ni masa tu zaman Yazid. Dan dia pergi dengan Abdullah bin Zubair. Dia pergi ke Madinah. Nak ayat zalimnya Hajjah ni, dia menghalalkan Madinah beberapa hari. Jadi tentera ni rogol sampai kata 2000 lebih perempuan dirogol oleh tentera-tentera Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tu cerita kita baca dalam sejarah ada sebut. Lepas tu guru saya pun sebut dulu, kita dengar tu jahat lah. Dan guru kita pun sebut tak ada orang jahat seperti dia zaman lalu. Ulama kita bincang balik cerita tu lah. Dari segi sanad tak apalah, tak betul, tentu tak betul lah. Cuma ni dia guna ni, terbukti zaman tu sahabat masih ramai di Madinah. Tak mungkin kalau berlaku gini sahabat duk diam. Sebab apa? Sahabat ni amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Tak mungkin. Jadi cerita tu tertolak dengan kenyataan bahawa sahabat waktu berlaku tu, kalau betul berlaku, padahal tak berlaku pun. Kalau betul berlaku, kenapa tidak disebut dalam sejarah sahabat bangkit menentang? Sebab boleh jadi
perempuan-perempuan yang diragu boleh jadi anak-anak sahabat. Sebab sahabat ni paling ramai di Madinah dan Mekah. Tu paling ramai. Semua ahli sejarah kata begitu. Memang sahabat ni bertabar di banyak pelusuk lah kita kata. Tapi dia di Madinah paling ramai. Bahkan Madinah lebih ramai daripada orang duduk di Mekah. Itu mengikut sejarah. Tiba-tiba boleh sahabat boleh diam, tak bangkit. Sedangkan sahabat terkenal sanggup mati. Ramai mana sahabat menangis kerana tak mati syahid. Tak cakap ke perang tak mati. Cedera gitu ya. Setengah tu lumpuh sampai mati, tapi tak mati dalam peperangan. Tiba-tiba dia boleh diam bila cerita ni berlaku. Ulama bunuh hak ni lah. Maknanya kalau kita terima cerita tu sahabat masih ada, tiba-tiba sahabat tidak bangkit menentang kezaliman, maka dia tak sesuai dengan ayat ni. Itu orang panggil secara dirayah, pengetahuan am yang kita boleh guna. Siapa begitu sekali betapa menonjolnya sifat amal ma'ruf nahi munkar dalam diri para sahabat. Baik, itu ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Surah Al-Imran ayat 104. Allah telah berfirman, hendaklah ada segolongan daripada kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan. Mereka menyuruh melakukan perkara ma'ruf dan mereka melarang daripada melakukan perkara mungkar. Mereka itulah orang yang ada sifat gitulah. Kalau kita nak jemah kelata orang, mana-mana orang pun, mana-mana umat, mana-mana bangsa, kalau ada sifat ni, humul muflihun, mereka lah orang yang akan beruntung dunia akhirat. Jadi bahaya juga kalau dalam masyarakat kita tak ada. Anda nak sebut satu contoh, ni pernah lah. Ni tidak sebut kapal mana. Tak sebut kapal mana, tapi di planet bumi lah berlaku ni. Ni siapa anak pun tak boleh duduk. Dia situ ni anak boleh duduk sebulan kapal tu, lepas tu pindah. Di sekitar kita tu anak zina hak tak ada bank, anak zina tak ada bank. Kosong gitu beberapa orang. Lepas tu berjudi, tapi rumah anak punya judi dia lerok kebetulan. Kita duk kelih, tak ada apa kita kata. Lepas tu tanya orang jemaah, ada sebuah rumah tu perempuan, hak lelaki muda-muda gila dalam sebuah rumah ramai masa orang sembahyang jemaah. Kita tak sedar hati. Tak apalah bila kita pergi report pada pihak itulah. Orang apa ni kita kata pihak berkuasa di kampung tu lah. Dia kata tak boleh. Dia kata pokok ni kalau kita lari dia ke apa ni, tak ada dia punya tayar kereta kita esok ni. Kapur tu orang panggil kapur, dia tak boleh masuk telefon ada kabel, dia akan curi depan-depan mata orang kapur. Orang kapur tak nak kapur, maknanya orang kapur tak berani nak itu. Maknanya amal ma'ruf nahi munkar mati terus kapur tu. Perempuan berzina hari Jumaat, anak kita tengok. Kita tak masuk lagi rumah, tapi kita macam mana ni? Contoh tu siapa kita berat lagu ni. Dia jelah kita kata dia tak berani. Masalahnya menahi amal ma'ruf nahi munkar ni dia banyak cara. Dia banyak cara, banyak keadaan. Tak mesti kita buat sendiri. Tapi masing-masing tu anda tengok masyarakat sehingga anda kata bahaya. Aku tak pernah jumpa masyarakat gini. Teruk pelik. Tu. Lepas tu kita pun duduk sebulan, kita bergaul dengan masyarakat, bahasa yang digunakan memang teruk sungguh. Anda kata kenapa kapun ni jadi gini? Akhir sekali pindah, tak boleh duduk. Nak ayat bunyi. Kesimpulannya jadi anda bila baca ni dia mikir, rupanya masyarakat jak daripada tu email, tu ngulu, semuanya hidup sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Anda pergi report, pergi dengan saya lah. Macam-macam alasan dia. Dia kata tak usah. Itu biar. Dia kata kita jaga kita. Kalau lagu tu berat, memang berat lah. Anak pun kita tak boleh duduk. Pernah pengalaman hidup anaknya ada kapung gitu. Ada. Anak alami sendiri ni. Anak alami sendiri. Pengalaman hidup. Tu pengalaman hidup. Ingat siapa kali ni. Anak tak sirayak lebih-lebih lah. Tak tergamuk. Takut tak puas hati, biarlah nak ayat secara. Nak ayatnya bahasa dia. Nak pergi sekolah pagi, kita buka pintu. Mak dia kata, ni jiran ni.
Menata buruk, mu tak siap lagi kau mandi. Derah sorah habis semua kapur ngak. Nak kata paruk bahasa orang sini. Hal ini pun kecil lebih kurang gitu. Tobik barang-barang dalam zoo lah kau pagi buta. Pengalaman kita tak jumpa lagi tu. Dah lah kita tengok teruk gini memang teruk lah, memang teruk sungguh. Anak zina 2-3 orang, lepas tu anak tanya ada beberapa orang situ, dia kata sini zina biasa. Lepas tu selagi dia kata, dia panggil dia. Sini pusat mengadah-dadah tu. Lepas tu anak duduk situ berlaku apa ni, orang kata panggil bedil lah, siapa polis cari berlaku juga. Kita tahu bahaya ke apa ni. Tu. Jadi sikap dia tu, sikap masyarakat tu tak ada usah padahal kita kata dah. Tak perlu bertindak sendiri, report boleh. Report ya. Tapi tak ada. Sehingga anak buat apa saja kata bahaya. Lepas tu ada saya duduk situ, kita tanya, dia kata memang sini, dia kata jak dulu lagi memang lagu tu masyarakat dia. Nak ayat buih tak. Jadi masyarakat gitu, kalau kita nak ukur dari sudut pengajian agama kita, maknanya konsep kita kata konsep amar ma'ruf nahi munkar tu manakala ada pun dalam skala dalam kita kata peratus yang terlalu kecil, itu bahayalah masyarakat kita. Bahaya. Sehingga kita bila kita jumpa imam jumpa tok ulu, kita rayak beberapa pendekatan untuk guna untuk supaya boleh selesai masalah ni. Dia siap sebut lah, kita tahu lah kau tu anak dara mana pergi rumah tu, dia tahu. Anak kata paruk tu imam ni. Tu nak ayat beri. Ada masjid sebab tu email ada tu. Tak ada ayat terai sangat aku jumpa cari. Ni pengalaman anak, bukan kata cerita daripada itu dak ni. Ni pengalaman anak sendiri. Jadi bila anak baca ni tadi ni kiai kata berat juga. Tu contoh. Tapi jarang tu jumpa kapung lagu tu. Tapi ada di Kelantan kita ni. Tak payah wayak lah mana kalau dia dengar apa dia kata jala dah, kata kapal aku dah tu. Nah tak. Agih tu nak ayatnya. Jadi makna bahaya lah tu. Bahaya kalau siapa tahap tu memang bahaya. Jadi anak ayatnya sini mana dalam kisah tadi Hajjaj kononnya Hajjaj tu menghalalkan Madinah 3 hari disebut. Sebenarnya cerita tu tak betul. Salah satunya guna kaedah dirayah. Sahabat ramai lagi, tiba-tiba sahabat tak bangkit menentang. Sahabat ni sanggup mati. Kita kena ingat tu. Enggak keluarga Umawi pun ada yang merintah tu kerajaan Umayyah. Jadi maknanya ini Syiah dia nak memburuk ke kerajaan Umawi. Hak di peringkat awal lagi. Tu cerita dia sebenarnya. Tu. Jadi ulama kata tak boleh bercanggah dengan ayat ni cerita tu. Sebab sahabat masih ada. Sahabat ni kekal 100 tahun. Selepas masa Nabi sebut dalam hadis 100 tahun ke hadapan setakat tu ya sahabat aku. Lepas tu tak ada. Tu. Baik. Yang kedua, ayat yang kedua ni Allah sebut hendaklah ada di kalangan kamu satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Hak ni kalau mengikut Syekh Utsaimin dan juga beberapa ulama, hak ni yang melibatkan kis amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk yang besar. Misal nak cegah perbuatan munkar yang besar, hak ni kena ada satu taifah, satu kumpulan. Satu kumpulan. Dia tak boleh melibatkan individu. Setengah-setengah perkara munkar tu dia mesti melibatkan pelbagai pihak. Melibatkan polis, melibatkan majlis agama misalnya. Dia tak boleh pergi satu individu. Dia kena dalam bentuk satu tim, satu kumpulan. Kena ada hak ni. Hak tu fardu kifayah. Hak fardu ainnya hak berkait dengan tugas kita sebagai individu. Apa yang berlaku di sekitar kita yang kita boleh tegur, yang kita boleh ubah dengan tangan. Kalau tak boleh dengan tangan, ubah dengan bahasa. Kalau tak boleh ubah dengan bahasa, kita jangan terlibat, jangan tunjuk sokong dengan moral, tetapi kena bertindak sebagai pemudah cara, sebagai pihak ketiga. Misalnya pergi jumpa orang ni, pergi jumpa okey ayat ke, macam lagu mana ni tu okey, bagaimana ni YB kapur kita ni tak semaya ramai genima tu. Dia kena pergi jumpa, dia tak boleh biar gitu. Takut ada YB kata tu bukan masalah hamba. Takut YB ada kata gitu lepeh molek lah. Dia kata tak ada dalam peruntukan tu. Peruntukannya untuk baja gitu jelah. Berat tu. Baik, tak apalah hadirat. Malah dia sebut wakil ayat tu sebab hakis maya memang ana pergi jumpa pun. Dia kata nak buat macam mana, dia kata tak ada peruntukan, mana tak ada dalam dia punya agenda dia. Parah. Dia mikir projek.
Sedangkan jumlah masyarakat tak solat dalam satu qaryah tu begitu ramai. Cula telah dibuat. Cuba bayangkan. Tu satu qaryah. Na'udzubillah nah. Baik. Seterusnya, ayat yang ketiga. Dia kata banyak tadi, sini dia kemukakan beberapa saja. Wa qala Allah azza wa jalla wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surah At-Taubah. Orang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi pelindung kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh orang melakukan perkara ma'ruf dan mereka melarang orang melakukan perkara munkar. Terjemah dia ni kena tambahan tertinggal ni. Terjemah dia begini, anak pun tak tengok belakang tu. Dia kena terjemah orang mukmin yang sebenar, kena tulis yang sebenar tu pada alif lam tu. Orang mukmin yang sebenar, sama ada lelaki atau perempuan. Maknanya mukmin lelaki yang sebenar, mukmin perempuan yang sebenar. Sebahagian mereka bergabung tenaga dengan sebahagian yang lain. Boleh juga terjemah gitu. Dia tak boleh hidup sendiri-sendiri. Orang Islam ni tidak dibentuk untuk hidup sendiri-sendiri. Mu aku. Nafsi-nafsi kita kata. Dia bukan dalam bentuk ananiyah, tapi dalam bentuk nahnuniyah. Ni ayat ni ayatnya bahawa orang beriman sebenar dia hidup dalam keadaan nahnuniyah, kekitaan, bukan keakuan. Gapo dia hak sifat yang aulia ba'dhum aulia dalam konteks menyuruh perkara yang baik, melarang perkara munkar. Mereka bersifat ba'dhum aulia ba'din. Mereka bergabung tenaga dalam amal ma'ruf. Tu baru orang mukmin yang sebenar. Kalau tidak, itu bukan mukmin yang sebenar. Mukmin pada rupa zahir sahaja. Jadi hak ni kita boleh guna untuk cermin diri kita lah. Kalau masyarakat kita tak ada masalah, pernahkah kita tanya tu email nak buat lagu mana ni, orang kampung kita nampaknya ada masalah gejala sosial, kita kata ada, misalnya lelaki perempuan nampak tak terkawal. Ada ke tidak kita inisiatif pergi jumpa tu email, pergi jumpa tu kunul becel? Kalau tak ada tu kena buat lah. Kalau tidak, kita tidak akan termasuk dalam maksud ayat ini. Mana tidak beriman sebenar tu. Tu. Yang keempat, wa qala Allah azza wa jalla alladhina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang alladhina tu maksudnya orang-orang yang immakkannahum fil ard, yang telah kami perkukuhkan, kami telah utuhkan kehidupan mereka di muka bumi. Siapa mereka ni? Orang yang mereka ni telah mendirikan salat, bukan melakukan salat, mereka mendirikan salat. Wa atau zakah, dan mereka telah mengeluarkan zakat, dan mereka telah menyuruh orang berbuat baik, dan mereka melarang daripada melakukan perkara munkar. Itulah orang yang makkannahum. Jadi makkannahum fil ni siapa? Mula-mula sekali sahabat lah. Ni mula-mula sekali sahabat. Jadi kalau kita tidak ada sifat ni, maka kita tu tidak termasuk dalam orang yang Allah perkukuhkan kehidupan kita di dunia. Maka kita hidup dalam keadaan longgar, dalam keadaan tidak kukuh, dalam keadaan tidak bertenaga, dalam keadaan tidak memberi kebaikan kepada dunia. Orang Kelantan panggil wak berat bumi. Tu bahasa mudah. Tidak memberi kesan positif kalau tak ada ni. Tu. Lepas tu walillahi aqibatul, kena ingat orang hak cuai dalam amal ma'ruf nahi munkar, dia kena ingat semua manusia ni kesudahan dia ditentukan oleh Allah. Itu maksud dia. Maknanya dapat azab ataupun dapat nikmat di hari akhirat Allah belaka. Jadi kamu nak duduk dalam posisi orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar ataupun orang yang membiarkan, mengabaikan tugas ni. Pilih sendiri. Itu maksudnya. Baik. Antara dalil wa mimma yadullu anna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min mujibatin najah was salamah qaulullah ta'ala. Tengok tu. Kalau orang ngaji bahasa Arab ke, mana dia panggil apa tu? Khabar. Apa ni, mubtada' muakhkhar, jauh duduk tu. Qaulu tu mubtada' muakhkhar. Mimma tu dia panggil khabar muqaddam. Berapa yang kata aneh tu jauh tu mubtada' khabar tu. Kalau orang ngaji bahasa Arab dia apa ni?
Maksud dia ke dia, kalau kita nak terjemah gini, antara firman Allah yang menunjukkan bahawa amalan amar ma'ruf nahi munkar adalah yang menjadi tonggak kepada keselamatan manusia di hari akhirat. Ni antara firman Allah yang mana Allah sebut sesiapa yang subur amar ma'ruf nahi munkar dari diri dia, dia akan selamat daripada api neraka. Ni antara firman Allah. Cuba kita tengok. Falamma nasu ma dhukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsuqun. Itu suratul Araf. Cuba tengok terjemah belakang itulah. Suratul Araf tu Dia kata, maka setelah mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, lupa ke dia? Lupa tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar. Dia tak buat. Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat. Maknanya di kalangan masyarakat tu ada yang amar ma'ruf nahi munkar, tapi dalam jumlah yang kecil. Kami akan selamatkan orang yang melarang orang yang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim dengan seksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat perkara yang fasik. Dalam ayat ni, kalau kita nak tadabbur secara ringkaslah, orang yang tidak melarang orang melakukan perkara mungkar, perbuatan dia diam, tidak bertindak untuk menyekat orang yang melakukan kejahatan, itu dikira kezaliman yang melayakkan dia mendapat azab daripada Allah. Itu jelas. Itu jelas. Kita setuju ke tak setuju, itu ketentuan Allah. Kalau kamu tidak bertindak menyekat perbuatan mungkar, apatah lagi kalau mungkar tu mungkar yang berkait dengan akidah, yang boleh menjejaskan akidah tauhid, kamu diam 1000 bahasa, perbuatan kamu tu dikira zalim yang melayakkan kamu dapat seksaan yang keras, bukan seksaan biasa-biasa, tidak. Dan orang lagu ni disebutkan orang yang biasa melakukan kefasikan. Kanu tu maknanya orang yang biasa melakukan kefasikan. Allah sebut gitu. Walaupun mungkin orang tengok kita ni baik, bagus dia tu tak caw kat orang dia. Orang kita ni tak caw kat orang tu bagus. Orang buat gapo dia tak caw, buatlah gapo pun. Dia tak suruh kalau benda molek, kalau buat jahat itu sekat bagus dia sebab tak caw kat orang dia. Dia dengan dia tak bagus dalam agama gitu. Hak ni tak boleh dikategorikan sebagai duk cara tepi kaya orang, tak boleh. Tidak termasuk dalam hal tu. Hak ni kena cara sebab ni tepi kaya agama, bukan tepi kaya orang. Kita duk bincang tak boleh pakah tu sini. Baik. Jadi ayat ni jelas sebut bahawa cuba perhati, cuba kena garislah mana ada kitab tu, wa akhadnal ladina zalamu bi'adzabin ba'is, azab yang keras, bukan azab biasa, tidak. Baik, ana ambil soal lagi lah, kita ambil soal lagi yang terakhir. Cuba tengok ni hadis ni biasa kita dengar wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha, perbandingan orang yang menjaga batasan-batasan Allah, mana orang jaga hukum Allah, wal waqi' fiha, dan orang yang menceroboh hududullah, menceroboh ketetapan hukum Allah, mana orang yang melakukan ketaatan dan orang yang melakukan perkara mungkar. Bandingan mereka berdua ni kamathali qaumin, bagaikan satu komuniti manusia, istahamu, mereka berada bersama, ala safinatin, di atas sebuah kapal, fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, maka sebahagian mereka berada di atas bahagian kapal, dia ada berlapis-lapis, sebahagian berada di bahagian atas, wa ba'dhum asfalaha, dan sebahagian mereka berada di bahagian bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum, maka kebiasaannya orang yang menginap di lapisan, di peringkat tingkat bawah dalam kapal tu, bila mereka nak dapatkan air, marru ala man fawqahum, mereka terpaksa naik ke atas untuk ambil air daripada orang yang berada di tingkat atas itu. Faqalu, lalu mereka fikir, dia pun fikir, lau anna kharaqna fi nasibina kharqa, lagu mana agak kalau kita tebuklah mudah boleh ambil air bawah tu, tak payah naik atas. Dia nak tebuk kapal.
Ni banding yang Nabi buat. Kita kata bodoh, nah dia ni. Dok tidak jauh tu nak ayatnya perbandingan. Jangan duk kata Allah bodoh nah ni. Siapa nak ada boleh telitah nak tebuk kapal. Dak bukan nak ayat bodoh ni. Nak ayat sikap perbandingan. Baik. Jadi faqalu, jadi orang hak duduk di lapisan bawah kapal ni dia kata lau anna kharaqna fi nasibina kharqa. Lagu mana aku? Dia musyawarah apa dia? Kita tebuklah kapal, tak payah dah naik atas ambil air. Bila tebuk kan masuk lalu air. Kan mudah dia kata. Walam nu'zi man fawqana, jadi kita tidak akan menyusahkan orang di atas ni. Sekejap-kejap naik, orang nak tidur pun terganggu. Naik mati duduk bawah ni nak ambil air. Jadi menyusahkan orang. Kita tak boleh menyusahkan, kita tebuk kapal. Ada yang pandangnya begitu. Fa in yatrakuhum, maka jika orang di atas membiarkan orang di bawah menebuk kapal, wa ma aradu halaku jami'a, tindakan mereka itu bermaksud mereka merosakkan, mereka memusnahkan semua. Tindakan membiarkan orang di bawah menebuk kapal, walaupun orang atas dia tak tebuk. Kau dia tebuk orang bawah, tapi orang atas ni mengambil sikap diam. Biarlah dia tebuk. Kita tak tebuk. Perbuatan itu seperti menenggelamkan, memusnahkan semua. Walaupun dia tak buat. Sebab apa? Dia membiarkan. Tak ada amar ma'ruf nahi munkar di situ. Wa in akhadhu ala aidihim, dan kalau orang yang di atas ni, ana terjemah mahfuz supaya mudah faham. Dan kalau orang di atas bertindak menyekat perbuatan orang di bawah nak tebuk kapal itu, maknanya dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar lah. Dia sekak, dia tangkap, dia ikat, dia penjarakan orang itu yang cuba nak bertindak. Najau wa najau jami'ah, mereka semua selamat. Semuanya selamat, Nabi kata. 2 kali Nabi ulang. Najau wa najau jami'ah, selamat mereka semua. Mereka semua selamat. Perbandingan ini sangat mudah sebenarnya. Nabi nak ayat kepada kita, kalau kita tengok orang lain buat salah, kita tidak sekat, supalah kita membiarkan orang tebuk kapal. Kita duduk atas kapal tu belaka. Kita duduk atas bumi ni belaka ni. Kita semua duduk atas bumi yang sama. Bila kita biarkan orang buat maksiat, khususnya kalau dalam berakidah, biarkan perkara syirik berlaku, kita tak buat, jangan kita fikir kita akan selamat. Sebab kita juga akan turut tenggelam. Sebab kita berada di atas perahu dan atau kapal yang sama. Begitulah perbandingan Nabi. Maknanya dia hadir. Poin yang paling besar, bila tidak ada satu kelompok umat ni yang bertindak sebagai amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar, bahkan dia biarkan orang melakukan kerosakan, melakukan jenayah di muka bumi, bila Allah turunkan bala, semua kena. Bala dia tak kena manusia. Ni para ulama mengatakan dalam syarah, bala yang dimaksudkan di sini adalah bala dalam bentuk orang panggil muntasyirah, yang berlaku secara melata dalam skala besar lah kita kata. Gitu. Gitulah hadirat. Lepas tu hak seterusnya tu kita bincang minggu hadapan lah. Itu perbanding. Jadi perbandingan Nabi buat ni orang panggil wahyu, kena ambil perhatian. Kalau Nabi kecek ni maknanya dari pihak Allah. Jadi Allah nak begitu. Maknanya bila Nabi sebut, maknanya Allah memperingatkan kita. Cuma dia melalui lidah Rasul. Jadi mudah-mudahan kita mengambil perhatian, dan mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.